Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Alia Safri. Terima kasih kerana menonton video bimbingan industri pengurusan perbankan Islam. Itulah topik yang akan kita bincangkan untuk video kali ini. Jadi, jika anda tak sabar nak tahu, jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, topik yang akan kita bincangkan hari ini ialah tentang pengurusan perbankan Islam. Tetamu yang kita bawakan juga kepada anda merupakan salah seorang tokoh dan pakar dalam bidang kewangan Islam di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan kepada anda di sebelah saya Haji Razli Ramli, Resident Expert dan juga Ketua Penasihat Perniagaan Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baiklah Tuan, pertamanya kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam video bimbingan industri. Tetapi terlebih dahulu, boleh Tuan ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Tuan? Silakan. Baiklah, terima kasih kerana menjemput saya dalam program ini. Nama saya Haji Razli Ramli, telah bekerja di IKFIM sejak tahun 2002. Dan kepakaran saya pada masa kini adalah dari segi transformasi patuh syariah. Dan sekarang ini saya masih lagi belajar dan insya-Allah pada tahun ini saya akan dikurniakan Allah, saya akan lulus dalam saya punya PhD insya-Allah. Alhamdulillah. Baiklah, sememangnya tetamu kita pada hari ini merupakan seorang yang berpengalaman dalam industri perbankan Islam di Malaysia. Untuk pertamanya Tuan, kita nak ajukan soalan ialah tentang sejarah penubuhan perbankan Islam di Malaysia sejak tertubuhnya Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983. Boleh Tuan ceritakan? Baik. Bank Islam Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1983. Kenapa Bank Islam ditubuhkan? Ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah kerana permintaan rakyat Malaysia untuk mengadakan produk-produk keuangan Islam patuh syariah. Oleh yang demikian, Bank Islam ditubuhkan. Dan reasoning yang kedua ialah berkenaan dengan strategi Bank Negara Malaysia di mana mereka memerlukan produk-produk keuangan Islam agar dapat ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, Bank Islam lah adalah bank yang mula-mula sekali diarahkan ataupun diminta untuk mengeluarkan produk-produk baru yang berinovasi tinggi dalam keuangan Islam. Pada tahun 1993, tadi 1983, sekarang 1983, 10 tahun selepas itu, Bank Negara Malaysia telah mewujudkan satu skim perbankan tanpa faedah yang kemudian ditukar nama kepada skim perbankan Islam. Skim ini adalah satu skim yang telah menawarkan, Bank Negara menawarkan kepada bank-bank konvensional untuk juga menawarkan produk-produk keuangan Islam mereka sendiri. Oleh yang demikian, pada tahun 1993 kita lihat dari tahun tersebut ramai banyak bank-bank konvensional di Malaysia telah mula melakukannya, menawarkan produk keuangan Islam kepada publik, kepada rakyat Malaysia. Itu penceritaannya. Baiklah Tuan, seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat dua sistem perbankan, iaitu sistem perbankan Islam dan juga perbankan konvensional. Jadi kita nak tahu apakah sebenarnya perbezaan di antara kedua-duanya? Perbezaan yang ketara antara kedua-duanya ialah berkenaan dengan perbankan Islam adalah aktiviti-aktiviti perbankan yang dijalankan mengikut kehendak syariah. Syariah itu merupakan undang-undang Islam di mana sumber-sumber undang-undang Islam ini ataupun syariah ini bersumberkan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Okey, so that's perbezaan. Dan antara perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh perbankan Islam ni adalah tiga perkara. Nombor satu ialah berkenaan dengan tidak boleh ada interest. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai riba. Dan nombor dua, tidak boleh langsung ada unsur garar. Garar ni bermaksudnya ialah ketidakpastian. Kita kena pasti dalam membuat satu decision itu. Dan nombor tiganya ialah maisir, yakni judi. Jadi tiga elemen ini tidak boleh ada dalam perbankan. Sekiranya aktiviti perbankan tidak mempunyai tiga elemen ini, maka secara automatik perbankan yang dijalankan itu adalah patuh syariah.
itulah perbezaan yang ketara yang kita kena tahu. Perbezaan ketara sebenarnya yang dapat kita simpulkan Betul. ialah 3 elemen tadi. Betul. Yang tidak perlu ada pada perbankan Islam. Exactly. Terima Betul. kasih Tuan. Tuan, kita nak tanya, dengan wujudnya perbankan Islam di Malaysia, adakah ia mendapat tempat di hati masyarakat Malaysia walaupun pada awal penubuhannya pengetahuan masyarakat Malaysia masih rendah terhadap sistem perbankan Islam? Baiklah. Untuk pengetahuan, permintaan kepada perbankan Islam ini amat menggalakkan. Di mana kalau kita lihat pertumbuhan kewangan Islam ini daripada tahun 1993 khususnya, peningkatan ini pertumbuhannya mencapai hingga 20 hingga 25% setahun. Timbulnya permintaan kepada produk-produk kewangan Islam ini, maka pihak bank telah mula melakukan menghasilkan produk-produk yang berinovasi tinggi, dan lebih banyak lagi para pelanggan lebih berminat untuk mendapatkan produk-produk kewangan Islam ini. Terutamanya bukannya sebab produk tu produk kewangan Islam sahaja, patuh syariah sahaja, tetapi the value proposition yang ada di dalam produk itu telah membuatkan ramai orang berminat untuk mengambilnya. Yang penting dekat sini ialah kalau kita tengok data yang ada, data dah ada, 2/3 daripada pelanggan-pelanggan yang melanggani produk kewangan Islam adalah orang yang bukan Islam. Jadi ini membuktikan bahawasanya produk kewangan Islam ini memang sememangnya adalah bertepatan dengan kehendak rakyat Malaysia secara keseluruhan, dan saya pasti sekiranya kita menumpukan perhatian kepada pembikinan produk-produk yang lebih inovatif, insya-Allah produk kita akan laku, akan diminta laku di luar negara. InsyaAllah that's kita punya target sekarang ini. InsyaAllah. Jadi sebenarnya perbankan Islam bukan sahaja mendapat tempat di hati masyarakat Islam, Betul. tapi juga di hati masyarakat bukan Islam. Benar. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Baiklah Tuan, soalan seterusnya yang kita nak ajukan ialah berkaitan dengan garis panduan. Ada tak terdapat garis panduan yang berkaitan dengan sistem perbankan Islam dalam memenuhi kehendak semasa?